Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kita sambung subtopik 7.1 kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, sekarang kita masuk sambungan itu ya. Contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey, itu contoh 1 2 3 cikgu tunjuk. Okey, contoh keempat dia kata satu nombor dipilih secara rawak daripada set ni nampak. Okey, antara 0 hingga 10, X ialah integer. Okay, now senaraikan ruang sampel. Okay, itu untuk soalan A. Senaraikan ruang sampel. Okay, so kita tengok dulu yang ini. Okay, untuk yang ini awak mesti faham ni ni simbol ni dengan ini. Okay, kalau simbol dia macam ni, maksudnya macam ni ataupun macam ni okay, tak termasuk. Okey, tak termasuk. Nanti awak akan faham apa termasuk, tak termasuk. Okey. Kalau dia macam ni, ni yang belakang ni ada double line kan? Ini satu line, ini dua line. Ataupun dia macam ni, dia termasuk. Okey, apa tu termasuk, apa tu tak termasuk? Okey, tengok soalan A ni kan, dia senaraikan ruang sampel. Okey, untuk soalan A ni, kalau ruang sampel dia, soalan dia macam tu, bermaksud, okey, antara 0 hingga 10. 0 ni tak termasuk kan? Jadi nak senaraikan ruang sampel, S sama dengan 0 tak perlu tulis sebab dia single line. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, sekarang 10. 10 masuk ke tak? Okey. Double line kan? Double line termasuk. Jadi 10 termasuk. Okey? Jadi, terus tulis NS. NS sama dengan berapa ruang sampel dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dah. Selesai A. Sekarang soalan B. Okay, soalan B. Dia kata, senaraikan semua kesudahan. Okay, senaraikan semua kesudahan. Mula-mula nak kesudahan peristiwa itu dan cari kebarangkalian. Soalan SPM selalunya memang macam ni. Dia satu, dia minta awak senaraikan. Okay, list down. And then dia suruh cari kebarangkalian. Okay, so yang pertama, okay, B1. Satu nombor genap dipilih. Okay, nombor genap. So kat sini, cikgu ambil G lah Contohlah G. Nombor genap. Ni tengok nombor yang kat atas ni, mana nombor genap? Tahu tak nombor genap? Nombor genap ni maksudnya sifar 2. 2, 4, 6, 8, 10. So, ambillah 2, 4, 6, 8, 10. Okay, 12. 12 boleh tak ambil? 12 nombor genap juga. Okay, walaupun 12 nombor genap, tapi 12 ada tak dalam ruang sampel? Tak ada kan? Bila tak ada, awak tidak boleh ambil. Okay? So, hanya ambil apa yang ada di dalam ruang sampel sahaja. Jadi, bilangan nombor genap, dia punya set adalah ni. Jadi, kita boleh tulis NG sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, ada 5. So, kita dah senaraikan. Kalau ikut soalan, senaraikan. Lepas tu, dia nak kebarangkalian. So, kebarangkalian PG sama dengan NG per NS kan? Ganti je. NG awak ada 5. NS awak ada 10. Okey, boleh kecilkan ke tidak? Boleh kan ni? 5, 10. Okey, kita dapat 1/2. Okey, boleh? Kecilkan. Okey, so now soalan yang ketiga. Ketiga pula. B1 sudah, sekarang B2. Sekarang B2. Okey, B2. Okay, soalan minta satu nombor perdana. Pening dah ni. Apa tu nombor perdana? Okay, ni cikgu remind saja. Awak kena tahu nombor genap, nombor ganjil, nombor perdana, faktor gandaan. Semua kena tahu. Okay, nombor perdana ni nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri dia sahaja. Atau dengan satu. Dengan nombor satu. Okay. Dia bermula dengan nombor, okay, kita ambil nombor P lah So, perdana. Okay. Bermula dengan nombor 2. 1 bukan nombor perdana 2. 3. 3 boleh bahagi dengan nombor lain tak? Tak boleh kan? Jadi 3 nombor perdana. 4. 4 boleh bahagi dengan 2. So bila dia boleh bahagi dengan nombor lain, maksudnya dia bukan nombor perdana. Okey, 5. 5 nombor perdana tak? Ya, nombor perdana. Sebab 5 tak boleh bahagi dengan nombor lain. 6. 6 boleh bahagi 3. So bukan nombor perdana. 7. 7 tak boleh bagi nombor lain. So nombor perdana. 8
8 bukan nombor perdana. Okey, dia macam ni. Kalau dia nak sifir 2 ni, 2, 4, 6, 8, 10, confirm bukan nombor perdana. Kecuali nombor 2. 2 special. Sebab gandaan 2 semua boleh bahagi dengan 2. Okay, sekarang kita tengok yang nombor ganjil tu. 7. Okay, sekarang 9 kan? 9 boleh bahagi dengan 3. Jadi 9 bukan nombor perdana. 10 pun bukan. So, ini sahaja. 2, 3, 5, 7. Jadi kita tulis NP sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okay? So, nak cari kebarangkalian nombor perdana. P perdana sama dengan NP per dengan NS kan. Okay, so di sini okay, NP awak adalah 4. Ruang sampel awak ada 10. Tengok. Ni 4 per 10. 4 per 10 boleh kecilkan. So jawapan dia 2 per 5. Okay, boleh kecilkan, kena kecilkan. Okay, next. Sambung contoh yang kelima. Okay, contoh yang kelima, dia kata terdapat 84 pekerja perempuan. 84 pekerja perempuan. Dan beberapa pekerja lelaki. Beberapa pekerja lelaki. Kita tahu lelaki berapa. Di sebuah kilang. Seorang pekerja dipilih secara rawak. Kebarangkalian memilih seorang pekerja perempuan. Kebarangkalian adalah 4 per 5. Ni ada beza tau. Ni yang cikgu cakap masa mula-mula tu. Bilangan dengan kebarangkalian adalah benda yang berbeza. Okay, kita ambil dulu Lebih baiknya tulis dulu apa yang awak dah baca tu tulis. Okey. Pekerja perempuan. Maksudnya perempuan. Okey, perempuan. Bilangan lah. NP ada 84. NL. Lelaki awak tak tahu. NL. Letak tanda soal. Tak tahu. Lepas tu seorang pekerja dipilih secara rawak daripada kilang itu. Kebarangkalian memilih seorang pekerja perempuan. Kebarangkalian perempuan adalah 4 per 5. Tulis apa yang dapat tu, tulis macam ni. Bagi nampak sikit. Okay, so A. Okay, A. Dia kata, hitung jumlah. Nak jumlah bilangan pekerja di kilang itu. Jumlah pekerja. Dia cakap jumlah pekerja Dia tak cakap lelaki ke perempuan. Maksudnya jumlah pekerja tu. Maksudnya apa yang dia nak kat sini, ini adalah bilangan ruang sampel dia. NS berapa? Itulah dia soalan ni. Jadi awak ada ini kan, ni diberi ni PP sama dengan 4 per 5. Okay, kebarangkalian P bermaksud NP per NS. Kan, betul kan? Ni yang tadi kita belajar sebelum ni. Sama dengan 4 per 5. Ni. Ini kan? Okay. Lepas tu kita gantilah NP. Bilangan pekerja perempuan ada 84 per NS. Bilangan pekerja, jumlah pekerja ruang sampel awak. Inilah yang kita nak cari. Tulis je NS sama dengan 4 per 5. Okay, lepas tu nak buat macam mana? Kita kena darab silang. Darab silang. Okay, darab silang. So, bila kita darab silang, 84 darab 5 sama dengan 4 darab NS. Okay, so bila kita darab 84 darab 5, kita dapat 5, kita dapat 420 sama dengan 4 NS. Jadi yang 4 ni pergi ke sini jadi bahagi kan, sebab kita nak cari NS tu, bilangan ruang sampel. So tadi tinggal NS. Jadi bila kita bahagikan, kita dapat 105. Inilah maksudnya bilangan ruang sampel awak ada 105. Nak cantik tulis macam ni. NS sama dengan 105. Maksudnya jumlah bilangan pekerja adalah 105. Okey, dah selesai A. Sekarang kita nak buat yang B pula. Okey, B. Okey, B. B ni dia kata hitung bilangan pekerja lelaki. Bilangan pekerja lelaki maksudnya NL. Nak cari NL, awak dah tahu jumlah pekerja. Okey, jumlah pekerja mesti tolak jumlah pekerja perempuan. Okey, jumlah pekerja ada ni tadi, 105. Jumlah pekerja perempuan ada 84. So, 105 tolak 84. Bila awak kira, awak dapat 21. So, inilah bilangan pekerja lelaki. Okay?
So kita contoh yang terakhir, contoh yang ke-6. Okey, dia kata terdapat 35 orang murid dalam sebuah kelas. Maksudnya jumlah dah ni. NS awak. NS. Boleh tulis NS. Okey, jumlah murid adalah 35. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kelas itu. Kita pilih. Tapi tak tahu lelaki ke perempuan. Kebarangkalian memilih seorang murid lelaki adalah 27. Ini maksudnya NL ke PL? Kebarangkalian. PL. Okay? So, lebih baiknya buat apa cikgu dah cakap? Tulis. NS sama dengan 35. Ni dia bagi. Lepas tu dia bagi kebarangkalian lelaki adalah 2/7. Okay? Lepas tu A, dia kata hitung bilangan murid lelaki. Bilangan ya. Bilangan murid lelaki maksudnya NL. Bilangan murid lelaki. Jadi kita guna apa yang diberi? PL kan? So PL sama dengan 2/7. Dan kalau ikut formula, PL tu apa? NL bahagi NS. Sama dengan 2/7. NL berapa? NL memanglah tak tahu sebab kita nak cari kan. Tapi kita dah tahu NS. Bilangan ruang sampel ada 35. Dah senang dah ni. 2/7. Okay, lepas tu nak buat apa? Darab silang. Kita dah buat sebelum ni kan. Kita darab silang. So maksudnya 7 darab NL sama dengan 2 darab 35. So kita dapat sini 7 NL sama dengan 70. Jadi NL sama dengan 70 bahagi 7. 7 sini pindah sini jadi bahagi. Jadi NL sama dengan 10. Inilah bilangan murid lelaki adalah 10. Kalau tiba-tiba awak dapat bilangan murid lelaki adalah 10/15. Salah lah. Mana ada bilangan orang 10/15? Orang mesti nombor. Okay, nombor bulat. Okay, selesai. Okay, sekarang kita buat B. B. Ni kata hitung bilangan murid perempuan. Bilangan. Bilangan boleh ke 2/3? Tak boleh. Kalau 2/3 tu kebarangkalian. So kalau bilangan murid perempuan, maksudnya nak cari ni kan, bilangan perempuan sama dengan bilangan semua NS tolak bilangan lelaki. NS dah tahu tadi kan, ni dibagi ni 35. Bilangan lelaki berapa? Ni yang cari tadi 10. Okay, so awak dapat bilangan murid perempuan adalah 25. Dah selesai. Okay, so habis untuk subtopik 7.1, kebarangkalian suatu peristiwa. Okay, nanti kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih.